Tahukah anda, pada bulan Oktober 2019 tahun lepas, ada dianjurkan satu meeting simulasi yang dinamakan sebagai Event 201 bertempat di New York, dianjurkan oleh Johns Hopkins Health Security bersama dengan World Economic Forum dan juga Bill and Melinda Gates Foundation. Apakah simulasi yang dilakukan dalam meeting ini? Simulasi itu ialah mengenai sebuah global pandemic, exercise untuk menghadapi global pandemic. Dan tahukah anda apakah virus yang digunakan ataupun yang dibincangkan sebagai senario dalam exercise ini? Nama virus tersebut ialah coronavirus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita akan bincang lagi tentang isu-isu semasa yang sedang berlaku di sekeliling kita, sama ada sedar ataupun tidak. Dan tadi saya dah sebut tentang satu event 201 ataupun satu exercise yang bercerita atau bincang tentang pandemik yang akan berlaku pada masa itu dan melibatkan virus yang sedang kita berdepan sekarang ni, iaitu coronavirus. Bila mendengarkan apa yang saya sebut tadi, Event 201 ni, tuan-tuan boleh cari sendirilah dalam internet, dalam Google, ada diceritakan direct, bukan teori konspirasi, betul-betul berlaku. Memang dianjurkan oleh World Economic Forum, Bill Gates Foundation dan sebagainya. Mungkin kita akan terfikir di sini, macam mana dia boleh buat benda tu sebelum benda ni keluar, benda ni terjadi? Macam mana mereka tahu? Macam mana mereka merancang? Adakah mereka ni merancang? Soalan yang mungkin ramai tanya-tanya, adakah mereka ini yang sebenarnya merancang situasi yang sekarang ni sedang berlaku untuk kepentingan-kepentingan tertentu? Wallahualam, saya pun tak pasti. Tapi kalau kita tengok juga dalam interview-interview yang dijalankan dengan Bill Gates, ramai orang interview Bill Gates sekarang ni. Salah seorang yang saya tengok, Trevor Noah, seorang pengacara terkenal lah di US. Dia ada interview Bill Gates dan kemudian ditanya, betul ke you ni bukan merancang apa yang ada sekarang ni, sebab exercise simulation yang you buat tahun lepas sebelum semua benda ni jadi, exactly senario yang sama macam yang sedang berlaku sekarang, global pandemic, kematian yang banyak melibatkan coronavirus. So apa Bill Gates jawab? Bill Gates tak jawab direct, kan? Mungkin dia malas ke, ataupun mungkin ya, wallahualam, boleh jadi ya, boleh jadi tak, kan? Boleh jadi memang dia merancang, boleh jadi bukan dirancang pun, wallahualam. Tapi soalan yang mungkin sesuai lagi kita tanya juga di sini ialah, kenapa orang-orang macam Bill Gates ada concern, ada minat untuk buat that kind of simulation, buat satu exercise bacaan senario yang macam tu? Kenapa dia nak faham apa yang akan berlaku kepada dunia ni ketika berlakunya krisis wabak pandemik macam yang ada sekarang ni? Kenapa orang macam dia ada that kind of concern? Ini soalan yang kita boleh tanya. Dan ini yang saya nak bincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Kita nak bincang tentang pandemik wabak COVID-19 dan bagaimana ianya diambil kesempatan oleh satu golongan yang dinamakan sebagai golongan kapitalis. Kita akan bercerita tentang golongan kapitalis ni pada hari ini. Sebelum kita bincang panjang lah, mungkin macam-macam makna, macam-macam tafsiran yang ada pada tuan-tuan tentang makna kapitalis ni. Bagi saya mudahkan. Bagi saya, siapakah kapitalis ni? Pertama, kapitalis ni adalah orang-orang yang mempunyai modal. Dia ada duit. Dia ada banyak duit. Dan biasanya dia ada lebihan duit. Dia ada modal. Yang kedua, dia boleh menggunakan modal-modal tersebut untuk menggandakan kekayaan mereka. Dan kekayaan mereka akan menjadi melampau-lampau. Ultra rich. Yang kedua. Yang ketiga, kekayaan mereka, wealth yang mereka cipta itu, bukanlah sebab nak bagi manfaat pada orang ataupun sebagainya, tetapi ialah untuk dia punya self-interest, untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ini yang saya faham bila saya baca macam-macam benda tentang kapitalisme. Dan bahkan kalau kita tengok sendiri, Adam Smith, bapa kapitalisme, dia sendiri menyebut, kan, kita tengok ekonomi hari ini takkan hidup melainkan adanya orang-orang seperti kapitalis ni, kata dia. Sebab apa? Dia kata bila seorang
baker, orang yang buat roti, orang yang menjual daging, orang yang menjual itu ini sebagainya, mereka tak buat semua ni kerana mereka nak bagi orang makan. Mereka buat semua ni lah kerana mereka nak kaya, for their self interest. Oleh kerana mereka nak kaya, mereka berniaga roti, mereka berniaga daging, mereka berniaga itu ini dan sebagainya, kan? Dengan itu akhirnya wujudlah situasi ekonomi. Ini cara fikir kapitalisme. Ini cara fikir kapitalisme. Tidak ada isu di situ nak memberi khidmat ataupun memberi manfaat kepada orang lain, kan? Jadi ketiga-tiga tu menggambarkan apa yang saya sebut tentang kapitalis. Kenapa kita nak bincang tentang kelompok ni? Apa pentingnya kita faham kelompok ni? Dalam Quran, bila kita silap-silap baca Quran, Allah menyebut tentang kelompok ini secara direct, secara spesifik. Mungkin kita yang tak perasan, mungkin kita tak berapa sedar. Misalnya dalam surah Saba ayat ke-34, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Apa maksudnya? Tidak ada satu tempat, tidaklah kami hantar ke satu-satu tempat, ke satu-satu bandar, ke satu-satu kelompok manusia yang hidup, seorang nazir, pemberi peringatan, yang mengingatkan balik manusia sepatutnya macam mana kita hidup, mengikut sistem yang Allah susunkan, melainkan mereka ini akan ditentang oleh satu kelompok mutrafuha, orang-orang yang paling kaya, orang-orang yang memiliki tharwah, memiliki khazanah kekayaan yang besar dan memiliki pengaruh dalam masyarakat tersebut. Itu ulama bahaskan tentang makna al-mutraf. Al-mutrafun datang daripada kata akar at-taraf, kekayaan yang melimpah-limpah luar biasa. Mereka inilah kelompok yang akan melawan para nabi. Mereka inilah kelompok yang akan menolak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang mengingatkan semula manusia kepada sistem yang sepatutnya dijalankan di atas muka bumi ini. Jadi kalau dalam Quran juga kita lihat mereka ini menganggap diri mereka ni satu tabaqah, satu layer khas, dan selain daripada mereka tu sebagai layer yang orang-orang miskin. Sebab tu kita tengok bila Nabi Nuh mengajak mereka ini untuk ikut Islam, ikut wahyu, faham semula sistem yang Allah letakkan untuk manusia di atas muka bumi, apa mereka sebut? Mereka kata, mereka menyebut, anu'minu laka, adakah kami nak ikut kau, nak percaya, nak beriman dengan kau, wattaba'akal arzalun, sedangkan yang ikut kau ni aku tengok semua orang yang tak macam kami, orang-orang low class, tak ada duit. Jadi golongan al-mutrafun ni, ataupun mungkin istilah saya gunakan di sini adalah golongan kapitalis ni, memandang golongan lain ni sebagai satu kelas lain di bawah mereka. Okey, itu ialah cara fikir kapitalisme yang juga disebut dalam Al-Quran. Sebab tu kita kena perhatikan kelompok ini buat apa dalam mana-mana situasi yang sedang berlaku. Dan dalam krisis pandemik yang sedang berlaku pada hari ini, saya dapat perhatikan 3 bentuk apa yang sedang mereka lakukan, 3 bentuk kapitalisme yang sedang mereka lakukan, yang menunjukkan wujudnya kelompok ini yang mengambil kesempatan di atas krisis. Sebab tu dia ada beria-ria tu, dia beria-ria nak faham krisis-krisis yang akan berlaku kepada manusia. Bahkan kalau boleh, kalau krisis tu tak menjadi, jadikan dia nak krisis tu berlaku, sebab daripada krisis ini mereka boleh menggunakan modal mereka untuk menggandakan kekayaan mereka untuk self-interest mereka. Yang pertama, saya sebutkan ada 3 bentuk kapitalisme, 3P. Saya sebut 3P. Yang pertama, kapitalisme penawar. Yang kedua, kapitalisme privacy. Dan yang ketiga, kapitalisme pelaburan. Okay. Yang pertama, kapitalisme penawar. Ketika seluruh dunia memerlukan penawar kepada virus yang sedang attack manusia yang ada pada hari ini, kita tengok Bill Gates dalam banyak berita dah cerita pun, dia invest billions, berbilion-bilion untuk membina kilang-kilang vaksin. 7 kilang, tak silap saya, sekurang-kurangnya telah dibuat 7 kilang vaksin. Dan orang tanya pada dia, adakah 7-7 ni akan menjadi vaksin yang orang buat ni? Dia kata tak, mungkin salah satu je yang menjadi. So what happens to the rest? Apakah tak membazir ke, guna bilion-bilion untuk bangunkan semua ni, sedangkan satu je yang mungkin menjadi? Jawapan Bill Gates, dia kata, apalah sangat bilion-bilion yang diinvestkan untuk membina kilang-kilang ni, dalam keadaan hasil ataupun dalam keadaan dunia kehilangan trillions of economic kehilangan trilion dalam ekonomi dunia yang ada pada hari ini.
Itu ayat yang dicakap lah. Tapi yang saya faham, apalah sangat invest bilion-bilion ni dalam keadaan apabila dunia perlukan vaksin ini, dunia sanggup keluarkan duit, kan? Semua kerajaan-kerajaan, semua negara-negara keluarkan duit untuk beli, dan dia boleh untung trillions, making money trillions daripada vaksin yang ingin dijual ni, kan? Ini satu bentuk kapitalisme yang pertama. Jadi dia merancang ataupun tidak, saya wallahu alam, tapi yang kita tahu orang macam ni sukakan krisis ini berlaku. Yang kedua ialah kapitalisme privacy. Hari ini kita memang guna internet, kita guna media sosial, kita guna itu ini dan sebagainya. Kita pun tahu semua benda ni tak free, kan? Kita terpaksa memberikan sebahagian atau mungkin keseluruhan data tentang diri kita kepada mereka in return untuk kita gunakan servis-servis tersebut. Ini mungkin kita semua dah tahu. Kita ambil contoh Facebook contohnya. Facebook pun dimiliki oleh seorang yang sangat kaya, kan? Mark Zuckerberg, nilai kekayaan dia pun besar juga. Ini contoh-contoh lah saya sebut ni. Facebook memiliki data-data kita yang sangat banyak, dan mereka sebenarnya memperolehi modal, duit yang lebih berharga di sisi mereka sebenarnya bukan duit tapi data tu. Data yang mereka ada ini sebenarnya boleh digunakan untuk mencipta kekayaan yang lebih lagi selepas ni. Tuan-tuan kalau minat boleh baca, ada buku yang ditulis oleh seorang penulis namanya Shoshana Zuboff, tajuknya Surveillance Capitalism. Dia kata bagaimana orang-orang yang melakukan surveillance ke atas kita ni, yang mengintip kita, yang mengambil data-data yang sepatutnya private ini untuk dijadikan capital mereka, untuk dijadikan modal mereka, untuk mereka gandakan kekayaan mereka. Contohnya company macam Facebook, Google dan sebagainya. Dan dalam wabak yang sedang berlaku sekarang ni, kita tengok US government pun dah berbincang dengan Facebook dan Google bagaimana untuk menggunakan data-data yang ada, data location especially, kan? Handphone kita ni setiap saat sebenarnya hantar data location kita, di mana kita berada, kan? Kita bergerak sana sini, semua ada data dalam tu, kan? US bincang macam mana nak utilize, nak gunakan data-data tersebut untuk, niat kerajaannya ialah untuk mengekang, nak tengok kat mana orang-orang ni berkumpul dan sebagainya untuk menghalang tersebarnya wabak ni. Tapi ramai juga orang yang risau data-data yang dikumpul ni selepas katalah selepas berakhirnya wabak ini dan sebagainya, apa akan berlaku kepada data-data ni, kan? These big companies, syarikat-syarikat kapitalis ni akan memiliki data-data tersebut, dan kerajaan juga akan memiliki data-data tersebut. Jadi semua orang tertanya-tanya, sekarang ni memang kita sanggup cooperate untuk bagi data kita bagi tahu location kita dan sebagainya, tak kisahlah melalui app ke, melalui apa ke, kan, untuk kita ni sama-sama mengekang wabak ni. Tapi selepas tu apa akan berlaku kepada data-data ni? Jadi company-company ni sebenarnya menanti-nantikan untuk mereka ni menggandakan data yang mereka miliki tentang kita untuk mereka gunakan untuk capitalize. Dia tahu tindak tanduk kita, bila kita keluar, bila kita beli barang apa kita suka, kenapa kita, apa hobi kita, itu dan sebagainya. Itu semua boleh digunakan untuk create business dan mencipta kekayaan bagi mereka. Ini kapitalisme yang kedua, kapitalisme privacy, menggunakan modal data privacy orang lain. Yang ketiga yang mungkin agak familiar bagi kita semua ialah kapitalisme pelaburan. Contoh di sini yang boleh kita tengok, orang seperti Warren Buffett, seorang pelabur yang terkenal. Melabur ni sebenarnya tidak salah, tapi kita tengok contoh kapitalisme pelaburan ni ialah ketika orang semua tak ada duit, kan? Ketika syarikat-syarikat besar macam Asia pun terpaksa buat loan dengan government nak survive. Ada orang-orang yang memiliki lebihan duit dia tu banyak sangat sehingga dia pun tak berapa terkesan. Adalah kesan sikit kepada saham-saham dia, tetapi sebenarnya nilai kekayaan dia tu dah terlalu banyak sehingga dia sebenarnya boleh dikatakan tak berapa terkesan pun dengan krisis yang berlaku sekarang ni, kan? Instead, sebaliknya, bukan setakat tak terkesan, dia boleh pula shopping, dia boleh pula beli saham-saham lain, makan saham-saham syarikat-syarikat yang jatuh ni, kan? Ataupun dia beli je terus syarikat-syarikat yang sekarang ni mengalami kejatuhan, kan, dengan harga-harga yang rendah sebab dia ada banyak duit. Dan bila nanti akhirnya harga-harga ni semua naik, kan, sama ada mereka ni dah jadi owner kepada saham-saham ni atau mereka akan jual balik dengan harga yang jauh lebih tinggi, menggandakan kekayaan mereka daripada pelaburan yang mereka buat ketika krisis ni berlaku. So ini juga untuk mengambil kesempatan di atas krisis yang ada. Melabur tu memanglah tak salah, tapi masalahnya bila mereka ni menggandakan lagi kekayaan-kekayaan mereka itu dalam keadaan sebenarnya seluruh dunia perlukan kepada manfaat
yang ada pada orang-orang yang ada duit ni. Kan, tetapi for their self interest, mereka menggunakan duit lebihan yang mereka ada ni untuk beli belah, untuk mereka ni lebih kaya di masa yang akan datang. Jadi inilah dia kelompok kapitalis yang mungkin kita akan faham ada concern kenapa mereka ni beria-ria nak faham tentang krisis yang akan berlaku di dunia. Orang macam Bill Gates beria-ria buat simulation nak faham krisis. Kerajaan-kerajaan pun tak buat macam tu, kan? Sebab mereka ada kepentingan. Dan dengan kekayaan mereka itu, macam yang disebut dalam Quran, sebenarnya it can translate into power. Mereka boleh mengubah kekayaan itu ke dalam bentuk kuasa. Contohnya sahajalah, contoh Bill Gates, sebab dia kaya, dia pun banyak sumbang kepada WHO, kan, international institution. Jadi Bill Gates sebenarnya in one way or another, dia sebenarnya boleh mempengaruhi institusi yang besar, institusi antarabangsa seperti WHO. Jadi sebab tu kita nak bincang tentang kelompok kapitalis ni. Dia punya kuasa dia tu sebenarnya kadang-kadang mempengaruhi, kan, lebih lagi daripada kuasa-kuasa yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan yang ada di banyak negara, kan. Dan sebab itulah, sebagai penutup, sebab itu jugalah kita dapati Rasulullah SAW bila sampai di Madinah, antara perkara yang awal yang Rasulullah ambil perhatian ialah untuk menghilangkan kelompok ultra rich ni, kelompok kapitalis yang wujud di Madinah ketika itu. Dan pada ketika itu kelompok inilah kelompok Yahudi. Kita dapati Rasulullah SAW minta sahabat-sahabatnya yang pandai berniaga untuk masuk dan ubah permainan perniagaan, ubah permainan ekonomi yang ada di Madinah ketika itu dengan mengubah prinsip dan sistem yang ada, kan? Prinsip dan sistem riba yang sangat subur, disuburkan oleh kapitalis Yahudi, dan dengan itu menyebabkan mereka boleh memonopoli pasar-pasar yang ada di Madinah, diubah melalui participation, dan diubah melalui pertukaran permainan yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, supaya Nabi nak pecahkan, nak menghilangkan monopoli golongan ultra rich kapitalis ni ke atas masyarakat di Madinah. Sebelum Nabi datang, sebenarnya orang-orang Aus dan Khazraj hidup di dalam kekangan dan kongkongan kelompok kapitalis Yahudi ini. Bahkan kita dapati Rasulullah SAW go beyond that lagi. Kalau ada Yahudi-Yahudi yang tak nak tunduk, yang tak nak berubah dengan ataupun tak nak terima sistem baru yang Nabi kemukakan ini, Nabi akan sanggup perangi. Dan itulah yang kita saksikan berlaku dalam perang Khaybar. Nabi hancurkan kekayaan-kekayaan mereka sebab itu sahaja bahasa yang mereka faham. Kan, orang-orang al-mutrafun ni, orang-orang yang ultra rich ni, faham bahasa hilangnya kekayaan. Jadi Nabi hantarkan signal tersebut dalam perang Khaybar. Kerana apa Nabi sanggup buat macam tu? Kerana sekiranya wujud kelompok ini selama-lamanya dalam masyarakat Madinah, kan, selama-lama itulah akan berlakunya fasad. Sebab apa? Golongan al-mutrafun ini disebut dalam Quran, mereka bukan saja nak kaya, mereka bukan saja memang kaya, tapi mereka akan sanggup buat apa sahaja untuk kekalkan kekayaan dan kekalkan kemewahan mereka, termasuklah melakukan fasad, melakukan kefasadan, rombak sistem yang Allah turunkan, kacau keseimbangan alam, ubah sistem sosial manusia, buat benda-benda yang tak sepatutnya, mereka akan sanggup lakukan. Dan oleh kerana itu Allah SWT juga sebut dalam Quran, bila Allah bincang tentang al-mutrafun ini, golongan inilah golongan yang juga disebut sebagai akabira mujrimiha, golongan penjenayah besar dalam satu-satu masyarakat. Mereka ni juga lah golongan al-mufsidun, orang-orang yang buat kerosakan. Dan Allah menjanjikan banyak balasan-balasan yang dahsyat, yang teruk bagi golongan al-mutrafun, golongan kapitalis yang ultra rich, yang hanya fikirkan self-interest mereka dan sanggup buat kerosakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, selagi kita tak faham tentang kelompok kapitalis ini, dan selagi kita tidak ada rancangan, kita tidak merancang untuk mengubah dunia ini daripada pegangan kapitalis ini, sebenarnya kita tidak akan dapat memahami akar banyak masalah yang berlaku di dunia. Kan, kita akan tengok banyak lagi krisis-krisis yang berlaku selepas ni, dan kelompok yang sama mengambil lagi kesempatan untuk menggandakan kekayaan seperti yang kita lihat pada hari ini. Jadi kita contohilah Rasulullah SAW, dan kita contohilah apa yang kita perhatikanlah apa yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran tentang kelompok ini, untuk kita menghilangkan kemudaratan-kemudaratan yang berlaku di dunia pada hari ini. Setakat itu dulu untuk hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.